Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar bahawa salah seorang anaknya telah membeli sebuah permata yang sangat mahal, seharga 1000 dirham, dia lalu menulis surat kepadanya. Aku telah mendengar bahawa engkau telah membeli sebutir permata berharga 1000 dirham. Jika surat ini telah sampai ke tanganmu, jualah cincin itu dan berilah makan 1000 orang miskin. Selanjutnya buatlah cincin seharga 2 dirham dengan batu dari besi Cina, dan tulislah padanya Allah mengasihi orang yang mengetahui harga dirinya yang sebenar. Dikatakan bahawa seorang budak dijual kepada salah seorang penguasa dengan harga 1000 dirham. Tetapi ketika wang itu dikeluarkannya dari pundi-pundinya, dia menganggap harga itu terlalu mahal dan membatalkan pembelian itu serta mengembalikan wang itu ke pembendaraan. Si budak bermohon, wahai tuanku, belilah saya. Kerana pada diri saya untuk setiap dirham dari wang tuan itu terdapat sifat yang lebih berharga dari 1000 dirham. Si penguasa bertanya, apa sifat-sifat itu? Si budak menjawab, sifat yang paling kecil di antaranya adalah bahawa seandainya tuan membeli saya dan kemudian menyayangi saya melebihi semua budak tuan yang lain, saya tidak akan keliru memandang kedudukan saya yang sebenarnya. Saya akan tetap sedar bahawa saya adalah budak tuanku. Maka penguasa itu pun tidak jadi membatalkan pembelian itu. Dikatakan bahawa Raja bin Haywah berpendapat, ketika Umar bin Abdul Aziz sedang berkhutbah, ku taksir pakaian yang dikenakan berharga sekitar 12 dirham sahaja, yang terdiri dari jubah luar, serban, seluar, sepasang sandal dan selendang. Dikatakan bahawa ketika Abdullah bin Muhammad bin Wasi' berjalan dengan penuh lagak, ayahnya berkata kepadanya, tahukah kamu dengan harga berapa aku dulu membeli ibumu? Cuma 300 dirham. Dan ayahmu ini, semoga Allah tidak memperbanyakkan jumlah manusia yang sepertinya di kalangan kaum muslimin. Lantas dengan orang tua yang semacam ini engkau berjalan dengan lagak begitu? Hamdun Al-Qassar menyatakan, tawadhu' adalah engkau tidak akan memandang dirimu diperlukan oleh sesiapa pun, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ibrahim bin Adham menyatakan, aku mengalami kesenangan dalam Islam hanya sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah ketika aku berada di sebuah kapal dan di situ ada seorang laki-laki yang suka tertawa-tawa. Dia mengatakan, kami dulu sering menyeret orang kafir di tanah Turki seperti ini sambil menjambak rambutku dan mendorong-dorongku ke sana ke sini. Hal ini menyenangkan hatiku kerana dengan demikian si kapal itu tidak ada orang yang lebih hina di matanya daripada diriku. Pada waktu yang lain, aku jatuh sakit di sebuah masjid. Muazzin masuk dan menyuruhku keluar, tetapi aku tidak dapat bangkit. Dia lalu memegang kakiku dan menyeretku keluar dari masjid.
Kali yang ketiga, aku sedang berada di Syam dan aku membeli pakaian yang dibuat dari bulu domba. Aku memandangi pakaianku dan tidak dapat membezakan antara bulu-bulunya dengan kutu-kutu yang ada padanya. Bukan kepalang banyaknya, kutu-kutu itu. Dan hal itu menyenangkan hatiku. Dan sebuah kisah yang lain tentang Ibrahim ini, dia menuturkan tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagiku selain daripada aku sedang duduk-duduk lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengencingku. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita bercakap tentang sifat tawaduk, sifat merendah diri. Terutamanya pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan, pada waktu yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan pada ketika seorang merasakan dia terlalu hebat dan tinggi. Satu kisah yang memberi pengajaran yang besar, mengajar tentang makna tawaduk. Ketika mana Nabi Allah Musa AS selamat daripada dikejar oleh Fir'aun, Haman dan tentera kedua-duanya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tenteranya. Dan memberi kemenangan kepada Musa AS dan Bani Israel. Ketika mana Nabi Allah Musa menghimpunkan seluruh warga Bani Israel dan memberi satu ucapan yang amat berkesan. Ucapan yang amat memberi bekas dalam hati-hati mereka. Tiba-tiba mereka teruja dengan kehebatan Nabi Musa dalam pertuturan, dalam percakapan, dalam isi kandungan khutbah. Lalu seorang bangun berkata, "Ya Musa, man a'lamun nas?" Wahai Musa, siapa yang paling pandai, paling alim? Lalu Musa AS melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia berkata, aku paling alim. Musa bercakap pada hukum zahir. Pada hukum zahir memang begitu. Kalau kita seorang ibu, seorang ayah, kalau anak kita berkata, siapa paling pandai dalam keluarga kita? Pasti ibu berkata, saya lah, mak lah pandai. Ayah paling pandai. Itu ilmu zahir. Tapi kita diajar, walau bagaimana zahir sesuatu perkara, kita tetap melihat pada hakikat yang sebenar, yang memberikan kepada kita ilmu. Waktu Musa berkata, aku paling pandai, maka Allah Ta'ala menegur Musa. Wahai Musa, kenapa kamu kata kamu paling pandai dan kamu tidak mengembalikan ilmu itu kepadaku? Dengan berkata, Allah lebih tahu. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk bertemu dengan seorang hamba Allah yang lebih pandai pada kamu. Lebih bijak pada kamu. Yang bernama Khadir AS. Akhirnya Musa akur, tunduk pada perintah Allah. Maka beliau berjalan bersama dengan pembantunya Yusha bin Nun. Bergerak sehinggalah bertemu dengan Khadir AS dalam peristiwa yang panjang. Untuk kita ringkaskan. Bagaimana Allah tegur Musa ketika mana Musa kata, aku paling pandai. Secara zahirnya tidak salah. Tetapi kita menjadi hamba Allah yang hebat, perlu dalam kehidupan kita melihat kepada hakikat. Memanglah saya bagi duit pada anak bini saya. Hakikatnya Allah lah yang beri rezeki. Kalau seorang anak bertanya, abah siapa yang tanggung keluarga kita semua? Siapa yang beri makan, beri minum, beri duit ke abang, ke alung, angah? Saya berkata, ayah kerja siang malam, pagi petang. Tetapi kita tidak diajar untuk menjadikan manusia menghargai jasa kita. Kita diajar untuk menjadikan manusia menghargai kurniaan Allah pada dia. So, lidahnya sentiasa berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Musa AS, waktu mana baginda tersilap dalam hal ini, maka beliau berkata, aku paling pandai, maka Allah tegur Musa. Bila Allah Ta'ala tegur Musa, suruh jumpa Khidir. Akhirnya Musa melalui pengalaman yang menunjukkan bahawa dia belum pandai pun. Berdasarkan
pada ilmu Allah yang luas. Ketika mereka menaiki sampan, lalu Khidir menegur Musa. Bila ada seekor burung berada di hujung, lalu cuba menegur airnya. Lalu kata Khidir, ilmuku dan ilmumu hanya sebanding satu patukan burung atau 2 kali patuk burung itu pada air. Sedangkan ilmu Allah ini begitu luas. Ilmu aku dengan ilmu kamu ni sikit je, wahai Musa. Sekadar satu patukan burung tadi, atau 2 kali patukan burung tadi pada air, 2 titik. Yang selebihnya kamu tengok itu ilmu Allah. Sebab itu kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak bertambah ilmuku melainkan aku melihat kejahilanku. Kata Imam Syafi'i dan syairnya, yang pertama dia kata, semakin aku melalui kehidupan ini, semakin aku dapat ilmu. Makin kita lalui hidup ini, kita nampak banyak lagi ilmu ke depan. Dan semakin bertambah ilmuku, semakin nampak jahilku. Atau bila kita tambah ilmu, nampak jahil kita. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak nampak jahil kita. Nampak pandai kita. Jadi Allah mengajar Musa satu sifat tawaduk yang luar biasa. Musa AS belajar daripada Khidir AS. Walaupun sepakat ulama' Musa lebih alim pada Khidir. Sebab dia adalah Rasul. Dan guru kami waktu membahaskan kisah ini, menyebut tentang belajar orang yang pandai daripada orang yang kurang pandai. Atau disebut sebagai ta'allum al-fadil min al-mafdul. Orang yang pandai belajar dengan orang yang kurang sikit pandai pada dia. Dan ini berlaku pada Musa AS. Namun, sifat yang ada pada Nabi Musa menjadikan bahawa saya tidak tahu apa yang kamu tahu. Maka tuan-tuan sekalian, inilah dia hakikat tawaduk. Bila kita lihat, bila seorang sombong, maka Allah Ta'ala akan menjatuhkannya. Siapa yang tawaduk, Allah angkat. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, Allah angkat dia. Inna Allah awha ilayya an tawaduk. Wa la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri. Jangan ada seorang pun merasa dia lebih mulia pada orang lain. Jangan ada seorang pun yang menzalimi orang lain. Kerana orang yang suka menzalimi orang lain, kerana dia hilang tawaduk. Maka kita lihat, diceritakan tentang ada seorang lelaki, tuan-tuan sekalian. Waktu mana dia tawaf di Kaabah, dia tawaf dengan sombong. Dengan bodyguard keliling dia. Maka orang pun tengok, sombong dia ni. Di tempat di mana seorang patut merendah diri. Lama, beberapa tahun kemudian, orang ni dijumpai sebagai peminta sedekah di bawah jambatan kota Baghdad. Orang soleh yang tengok ni tanya, bukankah tuan dulu yang tawaf di Kaabah dengan bodyguard, dengan segala kebesaran? Kenapa sekarang jadi peminta sedekah? Maka jawab lelaki ini, kerana aku sombong di tempat yang Allah suruh aku merendah diri. Maka Allah merendahkan diri aku di tempat yang sepatutnya seorang berada pada posisi yang mulia. Ya, kita bila pergi Mekah, tuan-tuan, antara sifat mabrur yang ada bila kita merendah diri. Sebab kita berada di rumah Allah. Di tanah haram. Di tempat yang paling mulia. Di tempat para Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita bangga diri, maka habis. Kita tidak patut merasa bangga diri, tetapi semua di sana kita merasa betapa Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada kita. Betapa Allah memberi peluang kepada kita. Betapa Allah Ta'ala menguji kita. Maka jangan siapa pun berkata, oh saya tahun ni hebat, terpilih pergi Mekah. Maka terbatallah mabrurnya. Kita tak sebut terbatal hajinya, terbatal mabrurnya. Bila mana kita ke Mekah, kita mula rasa, oh saya lebih hebat pada orang lain. Sebab saya lah yang dipilih, bukan orang lain. Kita lupa Allah sedang uji kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, apa pun yang Allah berikan kepada kita, kita melihat sebagai suatu ujian Allah. Kita melihat sebagai satu perjalanan hidup yang perlu kita patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala.
Umar bin Abdul Aziz, dia dengar anak dia beli cincin harga 1,000 dirham. Dah cincin mahal, dibimbangi anaknya, mula rasa sombong. Dia pun tulis surat pada anak dia. Kalau surat ni sampai pada kamu, cincin tu kamu beri, jual balik dan beri makan pada 1,000 orang fakir miskin. Kemudian belilah cincin dengan harga 2 dirham sudah. Kat cincin tadi tulis, Allah mengasihi orang yang mengetahui harga dirinya. Tuan-tuan sekalian, antara muhasabah kita setiap hari, kita perlu tahu harga diri kita di hadapan Allah. Kita siapa? Bila Ibnu Muhallab, dia sombong, lalu bertemu dengan seorang ulama. Lalu dia berkata, apakah kamu kenal aku siapa? Penguasa yang hebat. Kata ulama ini, aku kenal kamu. Kamu nyasa Aimani yang hina. Aimani yang hina. Kemudian kamu keluar daripada tempat yang hina. Kemudian kamu jadi bangkai yang hina. Itulah kamu. Maka Ibnu Muhallab pun terdiam, terduduk. Dia mendapat suatu pengajaran yang hebat. Nilai kita, tuan-tuan, daripada Aimani yang hina. Allah sentiasa sebut dalam Quran hal itu. Dan kita keluar pun daripada tempat yang hina, tempat kencing. Kemudian nanti bila kita mati, kita tak ada nilai apa pun. Tak ada orang simpan mayat kita dalam muzium. Sebab kita tak ada nilai di sisi manusia. Lalu kenapa kita berbangga kepada manusia? Tak ada seorang pun manusia nak ambil mayat kita, melainkan dia nak tanam. Isteri yang kita sayang pun, dia tak fikir nak ambil kita, letak dalam bilik tidur, simpang 5 tahun ke. Tak fikir. Sampai peringkat dia pun kahwin dengan orang lain. Anak kita. Tak adalah fikir bila, walau bagaimana sayang kita, lalu simpan jenazah kita untuk satu tempoh. Tak mungkin. Maka di situ kita tahu, tuan-tuan, apa harga diri kita. Nilai kita depan manusia tak mahal. Kerana itu tidak perlu kita berbangga dengan sesiapa pun. Dia ceritakan, ada seorang penguasa, dia nak beli seorang hamba. Harga budak ni mahal, 1,000 dirham. Waktu mana nak beli, dia pun fikir balik. Mahal budak ni, 1,000 harga. Membazir duit. Maka, dia pun nak ambil duit ni balik, baik pergi ke pembendaraan lah. Tak payahlah jadi khadam kat istana. Sewaktu dia nak batalkan pembelian tadi, budak ni kata, wahai tuan, tolonglah saya, belilah saya. Saya ada banyak sifat mulia. Kalau tuan beli, berbaloi. Biar saya sebut salah satu sifat saya ada. Lalu kata penguasa ini, apa sifat kamu yang melayakkan kamu mendapat harga 1,000 dirham? Maka jawab budak ni, sekiranya tuan sayang pada saya, melebihi mana-mana pekerja yang lain, budak-budak yang lain, hamba-hamba yang lain, saya tetap tahu saya cuma hamba, tak lebih pada tu. Maka tuan ni pun terpegung dengan kata-kata ini. Tetapi ini kata-kata orang berilmu tawaduk. Kalau satu hari nanti saya berada pada posisi mana pun, saya tetap hamba Allah. Saya tetap hamba pada Tuhan. Maka orang ni pun beli balik. Tuan-tuan, kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, sewaktu dia jadi khalifah Islam, maka dulu sebelum jadi khalifah, dia mengambil upah perah susu unta pada wanita-wanita janda, wanita-wanita tua. Bila wanita-wanita tua ni tahu Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, mereka bersedih. Dah tak ada dah yang boleh perah susu unta kita. Ya, bukan masalah tak ada pekerja lain, ada. Tapi Abu Bakar hanya mengambil upah yang amat sikit, meringankan bebanan para janda, para ibu tunggal. Maka tuan-tuan sekalian, sebab kerana itu, Abu Bakar Siddiq berkata kepada wanita yang bimbang ini, aku tetap akan melakukan kerja yang sama walaupun aku khalifah. Aku tetap bernama Abu Bakar. Aku Abu Bakar. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Abu Bakar tetap buat kerja tersebut. Lihat, dia tak berubah. Kadang-kadang kita tuan-tuan baru naik supervisor sikit,
dah nampak macam raja dah. Andai kata Allah Ta'ala takdirkan kehidupan kita ini, Allah beri kita pangkat lebih tinggi, kedudukan lebih mulia, kita tetap berperwatakan sama. Datang solat berjemaah, berebut saf, duduk dalam kuliah. Kita dah pengurus besar ni. Kita dah engineer, arkitek, doktor ni. Kita dah pegang suatu benda yang tinggi dalam masyarakat. Kita tetap tahu harga diri kita. Yang kita dapat cuma Allah uji. Sampai masa tuan-tuan kita pun pencing, tak ada nilai kita. Kalau hari ni Allah uji kita jadi menteri. Besar jawatan menteri. Kita perlu ukur balik badan kita. Kita tetap orang yang dahulu. Orang-orang yang bersama dengan orang kebanyakan, makan, minum, tidurnya. Maka jangan lupa asal usul kita. Jangan lupa asal usul kita manusia yang lemah, yang hina. Maka ini asal hukum tawaduk. Ataupun asal daripada kemuliaan tawaduk. Jadi kalau hari ini, tuan-tuan jadi somebody, orang tertentu. Tuan-tuan dah jadi tokeh. Mungkin tuan-tuan dah jadi orang berpangkat, punya kedudukan. Maka tetap ingat, kita hanya hamba Allah. Kita sebagaimana orang lain, yang cuma makan makanan-makanan orang yang bawah macam kita. Kisah tentang Raja' bin Haywah. Dia kata waktu aku duduk dengar khutbah Umar bin Abdul Aziz, aku dapati nilai pakaiannya tak lebih daripada 12 dirham. Mana ini antara ciri-ciri tawaduk. Walau dia khalifah, tak fikir dia untuk berpakaian mahal atau sebagainya. Maka ini ciri-ciri orang yang tawaduk. Dan bila anak kepada Muhammad bin Wasi' tabi'in yang meninggal tahun 110 Hijriah, anak dia nama Abdullah. Dia mula tengok anak dia berjalan macam sombong sikit berjalan. Lalu kata Muhammad bin Wasi', wahai anakku, kamu tahu tak aku beli mak kamu harga berapa? Maknanya aku kahwin dengan mak kamu, nilai berapa mas kahwin? Cuma 300 dirham je. Dan kamu tahu tak nilai ayah kamu? Ayah kamu ni ialah orang yang sepatutnya tak ramai atas dunia ni. Maknanya dia melihat dirinya rendah, tak ada apa. Ayah kamu tak ada apa-apa, orang biasa. Maka kenapa kamu nak berjalan sombong itu? Mak kamu murah je. Ayah lagi murah. Kenapa kamu nak berjalan sombong macam tu? Tuan-tuan, kita mak ayah. Kini ingatkan anak-anak. Jangan sampai dia nampak sombong. Ya, kita alhamdulillah tawaduk. Lalu kita manjai anak kita dengan makan, minum yang mewah. Duit yang tak ada sekatan. Hiburan. Seperti orang-orang yang punya pangkat kedudukan. Andai kata kita memang lapang rezeki begitu, beri pada anak-anak. Tapi ingatkan mereka, anakku, ini rezeki Allah bagi. Apa pun yang Allah bagi, jangan sombong, belajar berkongsi. Kalau hari ini Allah beri kita kemuliaan ini, syukur pada Allah. Dan kalau nampak ada yang perlukan, maka berkongsi. Jangan sekali kamu rasa diri kamu lebih baik pada orang lain. Ini ajaran untuk kita mengajar anak kita tawaduk. Seorang ulama namanya Hamdun Al-Qassar kata, tawaduk ini merasakan kita ni tak ada manfaat kepada orang lain dunia atau akhirat. Kita tak rasa kita lah nanti akan beri syafaat ramai orang, tak. Kita taklah rasa bahawa dunia ni kalau tak ada saya susah ni. Tidak begitu. Tentu kita sentiasa merasakan bahawa kita lebih memerlukan orang berbanding orang perlukan kita. Maka ini sifat tawaduk. Bukan merasakan sebab dia maka kamu mulia semua perkara. Tidak begitu. Ibrahim bin Adham, dia kata ada 3 keadaan menjadikan aku suka. Seronok sangat. 3 keadaan. Tetapi ketiga-tiga keadaan ini waktu mana dia dihina. Sebab apa? Waktu itu dia rasa benar-benar tawaduk. Yang pertama dia kata waktu saya naik kapal, ada kapten kapal tu bawa cerita bagaimana dia mengalahkan tentera Turki. Berlawan dengan tentera Turki. Atraq dia panggil. Menang. Bila cerita, setengah orang cerita ni kan dia suka tunjuk ada alat bantu ngajar dia. Dia kata aku lawan dengan orang kafir Turki. Aku tarik rambut dia ke kanan ke kiri. Lalu dia pun tarik rambut. Ibrahim bin Adham tarik rambut. Kanan kiri aku buat macam ni, buat macam ni. Ibrahim bin Adham diperbudakkan waktu itu. Walau dia ulama besar. Tapi orang tak kenal dia.
Maka dia kata, aku suka keadaan itu. Kerana dia dapat mendidik jiwaku supaya tidak sombong. Seronok. Tuan-tuan lihat bagaimana mereka memilih satu gambaran yang luar biasa dalam mendapat tawaduk. Yang kedua dia kata, pernah satu ketika aku tidur kat masjid. Waktu tu aku sakit. Datang muazzin halau, jangan tidur masjid. Jangan tidur masjid. Maknanya larangan tidur masjid lama dah. 4 pagi tidur masjid, nak tutup dah masjid. Sedangkan kata Ibrahim bin Adham, aku tak boleh bergerak, sakit. Maka muazzin tu dia tak kira, dia tarik kaki aku, buang kat luar. Aku rasa betul tawaduk waktu itu. Dan yang ketiga, bila ada seorang orang besar, dia kata berlaku satu keadaan yang berikutnya. Bila aku cuba nak beli satu baju bulu, suf. Bila aku beli, maka aku tengok baju bulu tadi penuh dengan kutu. Aku seronok. Kenapa? Aku tak rasa sombong. Ada kecacatan pada baju tadi. Artinya tuan-tuan sekalian, bagaimana gambaran-gambaran kalaulah tawaduk itu hanya dapat kita perolehi dengan cara penghinaan demikian, maka kita redha. Tuan-tuan, kita bimbang sebab kalau sombong walaupun kecil, tak boleh masuk syurga. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibri. Tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar biji sawi perasaan sombong. Tuan-tuan, dalam kehidupan ini kita bimbang kita sombong. Dan Allah Ta'ala tak pandang lagi kita. Allah Ta'ala tidak rahmat lagi kita. Allah Ta'ala tidak lagi melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Maka kerana itu tuan-tuan sekalian, kita bimbang sombong kita. Sebab itu dalam perjalanan hidup, jangan sampai kita terperangkap dengan kesombongan yang kita cipta sendiri. Apatah lagi kesombongan daripada orang lain. Sebab itu kita jangan gemar orang puji kita. Kita jangan seronok bila mana orang angkat kita. Dan orang menghebohkan kemuliaan kita, kealiman kita, ketakwaan kita. Jangan seronok benda tu. Tapi katakanlah, ini ujian Allah pada saya. Kita jangan seronok juga dengan apa yang penampilan kita sendiri. Jangan kita nampak diri kita dengan pandangan yang luar biasa. Kita sentiasa kenal kita hamba Allah yang datang suatu masa nanti kita akan pergi. Yang nanti akan berada dalam kubur yang gelap. Akan dihisap, akan ditanya, akan disoal jawab. Kita seorang hamba Allah yang ada kekurangan. Dan setiap hari kita masih melihat kekurangan demi kekurangan yang tidak mungkin kita sempurnakan sebab kita hamba yang lemah. Namun kita mohon pada Allah kesempurnaan. Kita mohon pada Allah menutup keaiban kita. Kita mohon pada Allah semoga Allah menerima kita. Maka inilah gambaran bagaimana kita membina sifat tawaduk. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tawaduk ialah satu usaha yang berterusan. Bila sebut tawaduk ialah satu perjalanan hidup. Bila kita sebut tentang tawaduk ialah satu destinasi kemuliaan kita seorang hamba. Mulia seorang hamba bila kita sampai pada noktah tawaduk. Apa pun yang Allah beri rezeki, pangkat, anak-anak, kawan-kawan, peminat-peminat, orang-orang yang sayang pada kita. Apa pun yang Allah uji kita di sekeliling ini, jangan sampai kita terbabas daripada noktah yang kita tuju, itu tawaduk. Keluarlah dari dunia ini dengan membawa sifat tawaduk. Bila kita bawa sifat tawaduk ini, rendah diri kepada Allah, nescaya kita akan dimuliakan oleh Allah. Jangan kita tinggalkan dunia ini dengan bawa sifat sombong. Nescaya kita pasti terhina. Nescaya pasti kita akan direndahkan. Nescaya kita pasti akan dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Moga-moga memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan sekalian. Jom ajar diri kita, latih diri kita untuk tawaduk. Moga ia menjadi sifat kita dan sifat anak-anak kita. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.